Assalamualaikum, bersama saya Miss Ash dalam e-tuition. Dan untuk pengetahuan awak, kita masih dalam bab elektrik dan kemagnetkan, tetapi kita dah dalam saat-saat akhir dah. Topik yang akhir iaitu pengiraan kos penggunaan elektrik. So, di akhir pengajaran ini, apa yang awak dapat? Awak akan tahu cara-cara nak mengira tenaga elektrik yang awak perlu bayar, bil-bil elektrik yang awak perlu bayar, dan langkah-langkah penjimatan. Okay guys, dah ready? Okay, so pertama, pengiraan kos penggunaan elektrik ni dia bergantung kepada nilai kuasa dan juga voltan peralatan elektrik tersebut dalam tempoh masa tertentu. Dan dia punya rumusan adalah tenaga dalam kilowatt jam sama dengan kuasa dalam kilowatt kali dengan masa mestilah dalam jam. Okey. So, 1 kilowatt jam bersamaan dengan 1 unit tenaga elektrik. Okey, kalau biasanya dalam meter elektrik dia ada nombor-nombor tu, okey. 1 unit tu bersamaan dengan 1 kilowatt per jam. Okey, dia dah siap-siap kira dah. Dan kos penggunaan tenaga elektrik ataupun kos penggunaan yang awak kena bayar adalah jumlah tenaga elektrik yang digunakan. Biasanya ada dalam meter elektrik dekat rumah awak. Okey, yang abang TNB datang, dia tengok. Okey, dia kira. Macam mana dia kira? Okey, cara dia kira dia, meter yang sekarang bulan baharu tolak dengan meter bulan yang lama. Okey, so awak dapat bacaan per unit. Okey, bacaan unit dia, dan awak kena kali dengan kos unit. Okey, kos unit dia biasanya kerajaan dah bagi siap-siap berapa. Okey, ini adalah contoh kos per unit. Okey, contoh 200 unit pertama harganya adalah 0.218 sen. Okey, 100 unit seterusnya adalah 0.334 sen. Okey, 300 yang seterusnya adalah 0.516 sen. Okey, contoh kat sini, okey, ini adalah contoh bil elektrik. Kalau awak tak pernah tengok, okey, nampak? Ini adalah contoh bil elektrik. Okey, kalau awak tak pernah tengok, okey, dia akan bagi tahu unit siap-siap. Okey, contoh dekat sini rumah Hali, dia menggunakan 474 unit pada bulan tersebut. Jadi, cara nak kiranya, okey, so 200 unit pertama awak dapat RM43.60. Okey. Seterusnya 100 unit seterusnya 0.334. Jadi awak kali je lah, awak akan dapat RM33.40 sen. Dan kemudian okey, dia cakap 300 yang seterusnya. Kalau lebih pun inilah awak kena kali. Kalau kurang pun ini yang awak kena kali, tetapi jangan guna unit yang samalah, bukan 300. Awak kira unit yang baki. Contoh kat sini 474 tolak 200 tolak 100, awak dapat 174. Jadi awak kali saja dengan 0.516, dapatlah RM89.78 sen. Dan awak kena totalkan semua, tambah semua amount ini, awak akan dapat jumlah keseluruhannya, iaitu RM166.78 sen untuk bulan tersebut. Okey, nampak? Nampak tak? Okey, biasanya dalam exam dia sama ada dia bagi unit ataupun dia bagi bil elektrik ataupun dia bagi contoh meter. Okey, contoh bacaan meter. Ni saya bagilah contoh bacaan meter. Okey, contoh bacaan meter. Okey, contoh meter pada bulan sebelum ni 63.125. Okey, meter pada bulan lepas 63.125. Kemudian meter pada bulan ini 64.075. Okey. Kemudian macam mana awak nak buat? Okey, bacaan pada bulan ini tolak dengan bacaan bulan yang lepas. Okey, awak akan dapat berapa? Cepat kira. Awak akan dapat 950 unit. Which is sangat banyak lah. Mungkin dia rumah banglo 5 tingkat, okey, ataupun
orang-orang yang kaya lah yang menggunakan banyak peralatan elektrik. Okey. So, lepas awak dah dapat unit ini, awak gunakan teknik yang sama. Biasanya sama ada dia bagi yang ini. Okey. Saya guna unit yang samalah. Okey, setiap exam dia akan bagi kos yang berlainan. Okey. So, tolong readykan awak punya kalkulator sebab kita nak mengira sekarang ni. Okey, so awak akan dapat 950 unit. Saya padam yang ni lah. Okey, awak dapat 950 unit. Okey, 950 unit. Okey, awak guna kos yang dia gunakan sama. So, 200 unit pertama awak kali dengan 0.218, awak akan dapat berapa? 43.60. Okey. So 100 unit seterusnya kali dengan 0.334, awak akan dapat RM33.40. Dan okey. So 300 yang seterusnya. Seterusnya maksudnya sampai habislah. So 900 tolak 200 tolak 100, awak akan dapat 600 kali dengan 0.516. Dapat berapa guys? Tolong kira. Walaupun saya berjauhan, tolong kira Okay, awak akan dapat RM335.4 dan awak kena totalkan semuanya. Okay, dapatlah RM412.40. Okay, so ini adalah jumlah yang dia perlu bayar, which is sangat banyak. Okay, mahal tak bil elektrik dia? Mahal gila kot, RM412.40. Rumah dia berapa tingkat tu? Mungkin 10 tingkat kot, saya tak tahulah. Okay, so jadi bila awak dah tahu, contohlah ni rumah awak, bila awak dah tahu bil awak bulan ini awak kena bayar RM412.40, apa seterusnya awak perlu buat? Mestilah awak terfikir nak menjimatkan kos perbelanjaan awak. Jadi bila awak tahu bil awak tu, kita adalah langkah-langkah penjimatan. Okey, macam mana langkah-langkah penjimatan ni? Pertama sekali, ketika awak basuh baju. Okey, pada waktu kalau awak nak basuh baju, make sure dalam washing machine tu baju banyak. Janganlah basuh 2-3 helai sahaja. Macam hari-hari basuh ke jangan. So awak kumpulkan seminggu. Okay, awak boleh basuh dalam satu mesin basuh, tapi jangan padat sangatlah, nanti baju tak bersih pula. So make sure cukup-cukup saja. Jangan membazir. Jangan basuh hari-hari. Basuh bila awak rasa dah penuh ataupun cukuplah untuk awak bersihkan baju tersebut. Okey, kemudian tutup suis. Okey, setiap peralatan elektrik yang awak tak gunakan, macam TV ke, aircon ke, kipas, lampu, make sure awak tutup switch walaupun awak dah switch off. Okey, contoh macam TV, awak dah switch off kan? Tetapi awak tak tutup dekat switch. Okey, elektrik masih mengalir dekat TV tersebut. Jadi, kenalah tutup switch bila awak tak gunakan. Okey, awak kena try confirm dia akan menjimatkan lagi kos perbelanjaan elektrik awak. Okey, dan saya cadangkan awak gunalah mentol LED. Okey, mentol LED ni watt yang kuasa yang digunakan adalah sangat sikit dan bertahan lebih lama. Awak dapat menjimatkan tenaga sebanyak 70%. Ingat tak video sebelum ni saya ada bagi tahu awak boleh jimatkan sebanyak 70% tenaga. Dan lagi satu, awak boleh gunakan mentol OLED iaitu organik. Sebab apa? Sebab cahaya yang dipancarkan lebih cerah dan dia juga menjimatkan tenaga. Okey. Dan cekap tenaga, gunalah peralatan yang cekap tenaga. Okey, yang macam saya cakap akan ada stiker, okey, ada nombor, lepas tu ada bintang. So 1 hingga 5, 5 paling cekap tenaga. Kalau lebih baik awak pilih yang 5. Okey. Dan cabut plug kalau awak tak gunakan plug tersebut, awak kena cabut. Okey, contohnya macam switch, charger.
Kalau macam awak nak balik kampung, saya cadangkan awak cabut pula lah. Okey, contoh kalau macam mana pula untuk peralatan elektrik macam peti ais, yang kita kena guna hari-hari. Okey, kalau peti ais, kalau awak nak pergi jauh, contohnya awak nak pergi selama 2 minggu. Okey, jadi awak kenalah kosongkan peti ais, maksudnya janganlah beli barang lagi. Okey, awak kosongkanlah ayam ke, daging ke, ikan ke, benda-benda basah supaya awak boleh tutup peti ais tersebut. Okey, jadi awak tak adalah masalah untuk nak bayar bil elektrik, kos yang mahal kan. Okey, dan buat audit. Okey, macam mana buat audit? Kat sini awak akan dapat bil elektrik untuk setiap bulan. So awak bandingkan untuk setiap bulan bil elektrik. Okey, itulah cara awak nak buat audit. So bila awak dah analisa, awak try kurangkan certain peralatan elektrik ataupun awak guna langkah-langkah ini dan awak tengok berkesan ataupun tidak. Confirm akan berkesan. Jangan risau, saya tak pernah tipu. Okey, so itu sahaja daripada saya, Miss Ash. Semoga kita berjumpa lagi dalam bab-bab yang akan datang. Okey guys, so terima kasih dan Assalamualaikum. Bye.